Hai, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton Telenisa Tales Live. Alhamdulillah, kini Telenisa Tales Live telah memasuki siri yang ke-8 dan ingin kami mengucapkan ribuan terima kasih atas sokongan yang diberikan oleh tuan-tuan, puan-puan serta rakan-rakan dalam menjayakan siri ini. Alhamdulillah, kini kami telah memasuki fasa pemulihan iaitu fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau dikenali sebagai PKPP. Kami berharap penonton sekalian terus mengambil langkah-langkah berjaga-jaga seperti penjarakan fizikal, kerap membasuh tangan, memakai pelitup muka dan langkah yang lain untuk membasmi penularan COVID-19. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Aliza Nadia binti Osman, seorang pegawai komunikasi dari Sisters in Islam. Pada minggu ini, kami akan berdiskusi secara santai-santai sahaja mengenai topik kami iaitu menghayun buayan, menggoncang dunia, realiti kehidupan wanita daripada buku komik terbitan kami yang berjudul Menghayun Buayan, Menggoncang Dunia bersama pelukisnya Faizati dan Syarifatul Adibah, pegawai kanan program dari Sisters in Islam. Memandangkan sesi ini santai-santai sahaja, izinkan saya memanggil tetamu jemputan kami Faiz saja ya. Baiklah, untuk memulakan sesi kami, izinkan saya perkenalkan tetamu kami dengan lebih iaitu Faizati Muhammad Ali atau lebih dikenali sebagai Faizati. Fakta yang menarik mengenai Fai ini adalah beliau kini sedang bertugas sebagai peguam bela dan peguam cara di salah sebuah firma guaman di Kuala Lumpur. Beliau juga pernah menjadi kartunis sambilan di majalah-majalah humor tempatan seperti Gila-Gila, Geli Hati dan Tunas Cipta untuk ruangan sini sastra. Beliau bukanlah seorang kartunis profesional dan melukis kartun merupakan mediumnya untuk mengkritik dan menyampaikan pendapat. Beliau mula melukis secara konsisten di media sosial seperti Instagram, Facebook dan Twitter pada tahun 2018. Jadi bagi sesiapa yang berminat untuk mengikuti perkembangan Fai, anda boleh mengikutinya di Instagram by Faizati 01, Twitter @byfaizati dan Facebook by Faizati. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kami akan memulakan sesi persoalan kita. Jadi Fai, boleh tak Fai ceritakan titik permulaan Fai untuk mengutarakan sesuatu isu dalam bentuk kartun? Okay, terima kasih Aliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton yang menonton dan juga salam sejahtera. Boleh dengar? Boleh. Okey. Soalan dia bagaimana titik permulaan tu, kalau nak bercerita tentang permulaan, sebenarnya saya sudah mula melukis kartun sejak lama. Maksudnya sejak saya masih dalam sesi masih belajar pun saya sudah bermula melukis kartun. Pada ketika itu saya buat secara part time dengan majalah-majalah humor tempatan. Cuma mungkin pada masa tu dia punya konten kartun ialah confine kepada apa yang dikendaki oleh majalah-majalah. Selepas tu dengan kesibukan pekerjaan semua, aktiviti melukis kartun tu terhenti seketika. Cuma setelah kewujudan media sosial, Facebook, pada masa tu saya kira sekitar tahun 2015, kita mula terdedah kepada macam-macam info dan pendapat, isu, dan juga masa tu ada platform yang lain untuk menerbitkan kartun, bukan sekadar dalam majalah ataupun surat khabar. Pada tahun 2015 lebih kurang, sejak saya mula ada akaun Facebook, apa-apa isu yang terasa mengganggu saya ada idea tentangnya, saya akan buat kartun dan share di private FB, Facebook private. Cumanya setelah saya kira selepas 3 tahun macam tu, saya rasa macam kenapa tak dikongsikan dengan lebih ramai orang, maka saya mulakan akaun Instagram by Faizati tu untuk berkongsi kartun-kartun yang saya buat lah. Kebanyakan kartun-kartun menyentuh isu semasa. Biasanya apa yang saya lakukan ialah apa yang saya lukis adalah tentang isu-isu yang mengganggu saya. Saya rasa
kartun seperti mana medium seni yang lain adalah wadah untuk kita menyampaikan mesej. Dia juga merupakan satu tempat untuk meluahkan apa yang kritikan dan segala yang kita rasa mengganggu kita sebagai seorang pelukis lah, ataupun tak kira lah kalau penulis sekalipun, apa-apa yang mengganggu tu kita akan kongsikan. So titik permulaan sebenarnya kalau nak kira bermula melukis kartun memang dah lama, tapi melukis dengan isu semasa dan berkongsi di platform media sosial bermula 2018. Sorry, saya tak dengar. Adibah tak dengar suara. Fai, boleh dengar Fai? Okey, sekarang okey. Okey, saya ingin kongsikan tentang buku ini, Menghayun Buayan dan Menggoncang Dunia. Buku ini telah diterbitkan oleh SIS baru-baru ini. Okey, pada sesi akhir ini kami akan kongsikan berapa harga buku ini, di mana boleh didapati dan siapa yang boleh dihubungi. Okey, ini buku dia dan antara lukisan-lukisan yang berada di dalam buku ini, okey, inilah antara lukisan-lukisan Fai yang anda boleh baca apabila anda sudah membeli buku ini nanti. Okey, saya ada satu soalan kepada Fai. Okey, di antara banyak-banyak lukisan yang Fai lukis di dalam ini, agak-agak boleh tak Fai kongsikan 3 kartun kegemaran Fai dan apakah mesej di sebalik kartun yang Fai pilih tersebut? Okey. Kalau boleh saya kongsikan, sebenarnya boleh dikatakan semua kartun mestilah kata kegemaran saya kan, tapi untuk sesi ini saya kongsikan 3 yang membawakan isu-isu yang berlainan. Salah satunya kalau yang nampak di slide sekarang ni adalah kartun, sebenarnya ini adalah tentang pendidikan anak-anak dan dalam biasanya kalau sesiapa yang mengikuti saya akan mengetahui bahawa saya pernah menulis satu sebenarnya wanita yang lalu saya ada menulis satu puisi yang di mana di ujungnya saya gunakan frasa wanita ibu, wanita penentu. So untuk direlatekan dengan kartun ni, sebenarnya pandangan peribadi saya adalah bagaimana kuasa yang ada pada seorang wanita tu adalah sangat besar. Wanita memiliki kuasa yang sangat besar untuk mengubah dan membentuk masyarakat. Contohnya dalam isu seperti contohnya kalau kita kira dalam isu-isu domestik, masalah utama yang kita sering dengar ialah kalau dah berkahwin suami kurang membantu, orang menganggap tugas-tugas rumah tangga semata-mata urusan isteri. Kalau kita tengok balik, apa yang ingin saya sampaikan dekat sini ialah beberapa kemungkinan kita sebagai perempuan dan seorang ibu tentunya mempunyai kuasa untuk mengubah persepsi ini, dan ia harus bermula di rumah dengan anak-anak. Kadang-kadang bermula kerana pemikiran kita, dan selagi wanita tidak berubah dan menukar persepsi dan melakukan sesuatu, mungkin benda ni tak berubah di dalam masyarakat. Jadi dalam kartun ni kita tengok dalam panel yang pertama tu, anak lelaki yang ingin bermain masak-masak anak patung, oleh ibunya dan kata itu permainan perempuan. Sebenarnya pada saya tak ada segregasi tentang mana permainan perempuan, mana permainan lelaki. So, anak-anak berhak untuk bermain dengan apa sahaja pilihan mereka. Dan dalam panel yang kedua tu kita nampak bahawa dia punya kesan daripada perbuatan tu, anak-anak pun dah mula merasa ada peranan perempuan dan lelaki tu. Okey, dalam panel yang kartun seterusnya saya rasa kartun kedua boleh. Okey, yang ini sebenarnya isu keganasan rumah tangga ini adalah sangat-sangat isu yang sangat-sangat besar dan sering diperkatakan walaupun kadang-kadang dipandang remeh.
Ya, keganasan rumah tangga pada saya berpunca sebab part of the reason is because kadang-kadang kita merasa bahawa suami tu ada kuasa mutlak ke atas isteri. Dan kalau kita dengar ceramah agama atau kita membaca, kita akan sering dengar frasa surga di bawah tapak kaki suami. Tapi kartun ni, message dalam kartun ni sebenarnya adalah pertamanya ialah kuasa yang ada pada suami itu bukanlah hak mutlak untuk memperlakukan isteri sewenang-wenangnya, dan penyalahgunaan kuasa itu sendiri juga di bawah tapak kaki suami tak bermakna segala benda yang suami lakukan adalah benar dan dibolehkan. Dan saya masukkan juga kat situ anak sebagai observer atau pemerhati yang mendapat message yang daripada perlakuan bapa itu sendiri. So kartun ni sebenarnya membincangkan masalah isu penyalahgunaan atau penyalahgunaan kata-kata syurga di bawah tapak kaki suami itu sendiri, dan juga domestic isu keganasan rumah tangga lah, yang mana sebenarnya wanita seharusnya mengambil langkah dan tidak membiarkan diri diperlakukan sewenang-wenangnya lah, akan memberikan kesan kepada anak-anak juga. Okey. Dan Seterusnya, kartun ketiga? Okey. Yang ini sebenarnya saya rasa kartun ni sudah sangat banyak dikongsi merata-rata di dalam berbagai-bagai medium. Saya dan sebenarnya yang ini saya rasa kalau sesiapa yang mengikuti saya akan perasan bahawa saya ada kecenderungan menggunakan watak-watak binatang di dalam karya. Untuk kartun yang ini sebenarnya ini adalah sindiran kepada masyarakat. Isunya ialah isu tanggungjawab suami kepada keluarga, yang mana kita tahu, saya rasa Telinisa sendiri pun menguruskan begitu banyak kes-kes berkaitan nafkah dan suami yang lari daripada tanggungjawab. So sebenarnya ini adalah sindiran di mana kita tahu bahawa sebenarnya manusia ni ditundakan dengan akal dan sebenarnya boleh berfikir, bukan seperti binatang. Tapi ada ketikanya kita pun keliru, yang mana satu binatang, yang mana manusia. Sebab kadang-kadang binatang berperangai seperti manusia dan manusia berperangai seperti binatang. So satu ni sebenarnya adalah sindiran kepada kaum lelaki yang tidak bertanggungjawab lah. Tapi kita disampaikan dalam bentuk sesuai dengan cirinya sebagai kartun. Okey, Fai. Okey, kami lihat Fai gemar sangat menggunakan kucing dalam kartun Fai. So apa sebenarnya signifikan kucing ni? Siapa kucing tu? Siapa kucing tu? Okey, soalan saya. Kucing. Kucing ni sebenarnya sangat banyak ditanya. Boleh dikatakan setiap kali saya ditanya akan ada soalan tentang kucing ni. Okey, untuk menjawab secara jujurnya, sebenarnya saya sedikit background dia adalah saya hidup dikelilingi kucing. So kucing is a big part of my life lah macam tu kan. So jadi pertamanya ialah kucing ni sengaja saya gunakan kerana untuk memasukkan unsur humor. Maksudnya kadang-kadang kalau diperhatikan dalam kartun-kartun ni isunya isu besar. Isu keganasan rumah tangga, isu poligami, isu LGBT, isu perkahwinan kanak-kanak. Jadi untuk membuatkan kartun tu sedikit boleh diterima ramai, maka saya menggunakan watak kucing ni sebagai boleh dikatakan sebagai perantara lah. Kadang-kadang kita dengar kucing tu berkata-kata, kita rasa dialog-dialog dia lucu. Tapi sebenarnya dia membawa maksud yang tertentu juga. Kalau kita tengok, yang satu lagi ialah kucing yang saya gunakan biasanya sebab kadang-kadang isu yang sinis ni kalau kita gunakan manusia, orang akan rasa mungkin tak puas hati. Tapi kucing dengan kegemukan, kecombelan dia, kita akan rasa benda tu mudah diterima. Dia lebih relatable. Tapi secara personalnya kalau ditanya siapakah watak kucing tu, saya tak boleh bagi tahu kerana identiti dia terpaksa dirahsiakan. Ya, kami juga dapati kadang-kadang ada nama kucing-kucing Fai ni kan. Ada yang bernama Remy. Sebenarnya di dalam kartun tak pernah mention nama. Yang di dalam kartun saya tak pernah letak nama lah. Nama tu tak disebut, tapi dia dah bocorkan Remy Ishak akan terasa.
Adibah telah mention nama Remy. Sebenarnya ada banyak, saya tak menamakannya secara spesifik, biarlah saya rahsiakan. Mungkin pada satu masa nanti kita akan revealkan nama dia sebenarnya. Okey, terima kasih Fai. Okey, soalan seterusnya. Okey. Boleh tak Fai mengulas apakah peranan seni visual dalam mengutarakan atau mengkritik isu-isu yang berkaitan dengan wanita dan kanak-kanak? Okey, ini soalan yang juga kerap ditanya. Saya rasa ini soalan yang agak berat lah sebenarnya, seni visual. Pada saya seni adalah seni, sama ada dia seni visual atau penulisan atau apa saja bentuk seni. Saya rasa peranannya serupa, iaitu kenapa karyawan berkarya selalunya adalah kerana karyawan mereka ingin menyampaikan sesuatu. Okey, biasanya macam yang saya katakan tadi, biasanya karyawan berkarya kerana ada isu yang mengganggu, ada perkara yang mengganggu, ada mesej yang ingin disampaikan. Pada diri saya juga serupa, sebab apa? Pada saya seni itu adalah representasi, karya saya adalah representasi apa yang saya rasa, apa yang ingin saya sampaikan, apa yang ingin saya kritikan saya kepada isu-isu semasa. Kalau ditanya tentang kepentingannya, pada saya sangat berpenting. Kepentingannya sebab peranan seni ni adalah untuk kita menyampaikan sesuatu isu untuk menyedarkan masyarakat dengan cara yang lain daripada kita memberi ceramah ke apa, khususnya kartun. Khususnya kartun dan komik, saya rasa peranannya sangat besar kerana kartun dan komik boleh mencapai setiap golongan masyarakat. Siapa yang tak suka baca kartun lat contohnya ya, siapa yang tak suka, segenap lapisan masyarakat membaca kartun dan komik dan boleh relate dengan kartun dan komik. Jadi pada saya melalui medium seni kita boleh mencapai semua peringkat umum dan juga sekiranya kita ingin menyatakan sesuatu, ini adalah satu cara yang sangat efektif. Peranannya sangat penting. Jadi kalau tanya saya apakah peranan, sesungguhnya peranan seni, sebab itu seni tak boleh hilang. Seni mesti terus ada kerana ini adalah satu medium yang mana kita boleh mencapai semua golongan masyarakat dengan tepat dan juga dengan cara, kalau kartun dan komik dengan cara yang menghiburkan juga. So macam kita akan terasa sambil ketawa. So pada saya ini sangat penting lah peranan seni itu sendiri, especially kartun dan komik lah. Okey, terima kasih Fai. Okey, soalan seterusnya. Okey, di dalam buku Menghayun Buayan Menggoncang Dunia ini, apakah isu yang sangat terkesan kepada Fai dan mengapa isu itu sangat memberi kesan, memberi impak kepada Fai? Kalau secara peribadi, saya rasa semua isu yang dikenakan dalam kartun ini adalah sesuatu yang memberi kesan kepada saya. Seperti yang saya nyatakan tadi, seorang tidak akan berkarya, seorang karyawan tidak akan berkarya kalau dia tak rasa tersentuh atau dia tak rasa terganggu. So sebenarnya kalau dikira di dalam buku tu terdapat banyak isu yang diketengahkan. Ada isu poligami, ada isu religious hypocrisy, ada isu perkahwinan kanak-kanak, ada isu LGBT. Pada saya kesemuanya sama penting untuk saya. Apa yang memberi kesan kepada saya, yang anda nampak di dalam karya saya adalah perkara-perkara yang memberi kesan kepada saya sebenarnya. Jadi kalau nak dikatakan, kalau saya perlu memilih satu topik atau satu isu yang betul-betul saya rasa I feel strongly about, mungkin isu religious hypocrisy lah. Contohnya yang saya bagi adalah mudah, macam isu aurat contohnya. Bagaimana kalau dilihat dalam kartun-kartun di dalam buku saya itu sendiri, ada banyak menyentuh tentang bagaimana masyarakat kita lebih suka memandang agama secara luaran. Maksudnya bila kita kita mementingkan agama rupa daripada agama jiwa. Bermaksud yang dipentingkan adalah sama ada anda memakai tudung atau tidak. Seolah-olahnya agama hanya itu saja yang penting. So, kalau dilihat memang ada banyak kartun yang menyentuh
isu ini. Mungkin kerana secara peribadi saya melihat terlalu banyak isu yang diketengahkan di dalam media sosial, baik media sosial atau media di mana-mana sekalipun, atau melalui pengalaman sendiri dalam kehidupan sehari-hari berinteraksi dengan orang lain yang menegaskan ini sebagai satu benda yang seolah-olahnya terpenting. Sedangkan walaupun saya tak menafikan itu adalah satu tuntutan, tapi hierarki dia tu diletakkan di tempat paling tinggi sampai kita rasa ini satu tekanan pula. Jadi pada saya sedikit sebanyak benda ni adalah memberi kesan pada saya, dan kerana itu kalau dilihat dalam koleksi kartun ni banyak juga yang isu-isu yang sebegitu. Selain daripada itu saya juga sangat terkesan dengan isu-isu ketidakadilan terhadap wanita. Seperti yang saya nyatakan tadi, banyak sebenarnya isu rumah tangga yang nampak remeh tapi sebenarnya ada isu besar. Kerana pada saya, bila saya katakan wanita, ibu, wanita penentu, maksudnya segala-galanya bermula di dalam rumah. So kalau ada yang menyangka bahawa isu nafkah ke, isu lelaki atau suami yang lari daripada tanggungjawab adalah satu isu remeh, isu private, isu rumah tangga yang tak patut, bukan isu besar, pada saya mereka salah, kerana semua masalah di dalam masyarakat bermula dengan individu yang dididik di rumah. Jadi kalau terdapat kepincangan di dalam rumah tangga, maka ianya akan menjangkiti dan ia akan menjadi kepincangan di dalam masyarakat juga. Jadi penting untuk kita berlaku adil, kena ada keseimbangan di situ. Dan ketidakadilan ini mesti diuruskan, maksudnya dicegahlah kalau seboleh-bolehnya lah. Jadi peranan kartun dalam buku ni selain daripada untuk melahirkan pendapat saya, juga adalah untuk mewujudkan kesedaran lah bahawa perkara-perkara ini sebenarnya penting dan bukannya isu-isu Okay, saya ada soalan lagi untuk Fai. Okay, pernahkah Fai menerima kritikan daripada lukisan-lukisan Fai ni, terutama daripada mereka-mereka yang tak bersetuju atau mereka mengkritiklah, apa buat lukisan macam ni, tak sensitif ke? Pernah tak menerima backlash seperti itu? Saya rasa apabila seseorang tu menyentuh isu agama biasanya tak dapat tidak mesti ada orang yang akan tak berpuas hati. Setakat ni tak pernah lagi terima bunga atas karya saya, tapi banyak hentaman ada. Kebanyakannya kritikan, tapi saya rasa di tahap saya, mungkin kerana saya mungkin juga kerana faktor usia, saya tak lagi kepala angin lagi, maksudnya hot headed. So kalau orang kritik, kalau kritik tu datang dengan beradab, maksudnya ada pihak-pihak yang menghantar private message dan memberikan pendapat, kadang-kadang menegur dan mengatakan menegurlah certain isu yang saya bangkitkan dalam karya saya dan mungkin tak bersetuju. Kalau seseorang menegur dengan beradab, saya akan menjawab dengan beradab. Tapi biasanya kalau makian memang banyak juga yang diterima tu sebenarnya biasanya saya abaikan. Sebab saya rasa adalah membuang masa melayan perkara yang tidak mendatangkan faedah kepada saya, sebab saya boleh channelkan energi tu untuk melukis lebih banyak kartun atau membuat perkara lain daripada melayan ketidakpuasan hati orang. Tapi setakat ini mungkin tidaklah begitu teruk. Semua kritikan tu biasanya masih boleh saya uruskan lah. Tidak begitu, bukan sampai ke tahap yang memberikan tekanan pada saya. Dan juga saya rasa kalau nak dikirakan berapa kali saya dah dipanggil bodoh di dalam karya-karya saya, dah lebih dah 40 kali. Orang kata kalau 40 kali sebut jadi betul kan. Alhamdulillah setakat ni saya rasa belum bodoh lagi lah. Belum bodoh. So, alah bisa tegal biasa lah orang kata ni. Yang betul pada saya, kita tanya diri kita sendiri, apakah yang kita lakukan itu sesuatu yang salah?
Kalau tidak, kalau jawapan kita tidak, kita rasa kita berada di pihak yang benar, yang kita berada, kita mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat juga, maka teruskan tanpa mengira apa yang orang lain akan cakap. Okey. Okey, tapi apa mungkin ada setengah pendapat lah yang merasakan Cartoon File ni terlalu jujur atau terkena batang hidung sendiri. Jadi apa komen File tentang pendapat ni? Okey, yang biasa melatah ni biasanya yang terkena batang hidung lah, sakit kan bila terkena batang hidung. Jadi pada saya jujur, kalau isu dia ialah seperti yang ditanya oleh Aziza, Cartoon saya terlalu jujur, pada saya seni tu kena jujur. In fact, kita pun bukan kita menggalakkan anak-anak kita berlaku jujur sentiasa. Jujur adalah satu perkara yang penting. Kita kena berlaku jujur pada diri sendiri dan dalam segala yang kita lakukan kita harus jujur. Begitu juga dengan karya saya. Saya rasa kalau ada yang mengatakan ini terlalu direct dan terkena batang hidung sendiri, jawapan saya ialah memang nak kenakan batang hidung tu. So memang kita nak membuatkan orang terasa. Tapi kalau dilihat dalam, bukan semua karya saya adalah karya-karya yang direct. Ada yang saya gunakan satira, ada kerana ada isu-isu sensitif yang kita tak boleh sentuh secara terus. Maka kita gunakan teknik lain lah. Tapi selagi mesej itu sampai, saya rasa tak kira lah apa pun cara, apa pun medium. Selagi kita tak melanggar undang-undang, tidak menyalahi undang-undang, saya rasa kita kena berjujur dalam berkarya. Kalau pasal kena batang hidung, memang itulah niat dia to begin with. Memang kita nak jadi macam ada quote apa tu, honesty is the best policy lah. Yes, honesty is the best policy kan. Yeah. Quote tu memang sepatutnya digunakan lah. Saya rasa tak ada isu kenapa terlalu jujur atau isu begitu, sebab saya rasa kita kena dalam perlakuan dengan diri sendiri, dalam karya, dalam perbuatan, kita mesti jujur selalu dan sentiasa. Okey, sepanjang Fai jadi kartunis lah, mesti Fai ada banyak memory yang manis. So jadi boleh Fai sharekan lah kepada kami apa yang antara memory yang manis. Memori yang manis. Memori yang manis. Okey, manis-manis belaka lah agaknya. Tak ada, sebenarnya saya rasa memori tu banyak sebab secara personal, saya secara individu, saya sebenarnya adalah seorang yang reserve. Saya bukan orang yang suka bercerita atau saya bukan friendly, saya bukan peramah, saya bukan senang didekati. Tapi selepas saya memulakan akaun Instagram, Facebook, Twitter, media sosial, saya rasa saya banyak mendapat feedback, banyak mendapat saya lebih terbuka lah dalam berkomunikasi. Dan juga yang manis pada saya ialah apabila orang faham apa yang saya sampaikan dan juga mereka sedar. Saya rasa semua orang, semua karyawan, sesiapa saja yang menulis, melukis mahu karya mereka dirasakan oleh khalayak. Dan apabila saya mendapat feedback, maka saya rasakan salah satu tujuan saya berkarya telah terlaksana. Pertamanya, kedua lah saya juga banyak dapat message peribadi, DM, private message yang mengatakan bahawa okey, isu-isu ni memang mereka ingin sampaikan, terutamanya perempuan lah yang banyak. Saya boleh bagikan kepada dua kategori lah. Satu ialah feedback yang kurang puas hati selalu datang daripada lelaki. Kalau boleh cakap juga Melayu. Dan kebanyakan wanita atau kaum perempuan yang memberikan feedback kepada saya mengatakan bahawa okey, ini memang terjadi, inilah isu yang terjadi di dalam rumah tangga dia, ataupun bapa mereka berperangai begini. Terima kasih kerana finally mengetengahkan isu ni dalam kartun-kartun saya. Benda ni memang sesuatu yang mereka alami. Jadi pada saya, yang manisnya pada saya apabila karya saya bukan saja dapat dirasa,
dapat menyedarkan tetapi juga menjadi satu pencetus. Kalau bukan kepada perubahan yang besar terus atau secara terus, ia bermula dengan kecil. Sekurang-kurangnya kita sedar bahawa perkara ini tak sepatutnya terjadi. Ini adalah satu ketidakadilan. Bagaimana kita boleh membiarkan? Yang uniknya menggunakan kartun dan komik ni lah kita boleh lakukan semua ini dalam hiburan. Kadang-kadang orang ketawa tapi sebenarnya dia dah terkena. Kan? Itu saya rasa yang manisnya di situ. Sebab kebanyakan orang yang memberikan feedback, saya rasa lebih ramai yang suka daripada yang tak suka. Tapi apa pun segala jenis feedback pada saya adalah sesuatu yang saya inginkan. Kerana saya tahu ianya telah menyentuh orang yang membaca. Okay, pernah tak Fai dapat apa-apa feedback lah mengenai pembaca atau pengikut Fai lah mengenai pengalaman peribadi mereka? Mungkin Fai ada ada menunjukkan beberapa kartun yang mungkin personal to them lah. So pernah tak Fai mendapat? Macam yang saya nyatakan tadi, memang kebanyakan orang yang memberi feedback, kebanyakan mengatakan okay, my father was like this. Sebelum ni memang ini yang terjadi di dalam keluarga saya. Sangat banyak sebenarnya. So saya tahu apa yang saya nyatakan atau apa yang saya tulis bukanlah perkara benda yang eksklusif. Actually dia terjadi di dalam segenap lapisan masyarakat kita. Tapi mungkin kita kerana kebanyakan isu adalah isu rumah tangga, kita menganggapnya remeh. Kita menganggapnya sebagai isu peribadi yang tak patut ada campur tangan pihak ketiga. Dan kebanyakan perempuan juga merasakan dalam banyak keadaan mereka merasakan bahawa ini adalah kelaziman berumah tangga. Memang inilah yang mereka perlu hadapi, inilah yang mereka perlu terima tanpa menyedari bahawa sesuatu yang tidak adil itu tidak sepatutnya dibiarkan. Kalau jadi melalui private message sebenarnya sangat banyak. Salah satu sebab saya terus melukis ialah kerana cerita-cerita macam ni. Jadi saya merasa satu tanggungjawab untuk meneruskan terus berkarya untuk menyedarkan masyarakat. Okay. Selain daripada melukis untuk secara peribadi lah, Fai ada tak bekerjasama dengan NGO atau mana-mana individu? Okey, seperti yang saya katakan tadi, saya bukan kartunis profesional. Saya melukis ni adalah sesuatu yang saya lakukan apabila saya rasa mahu melakukannya. Kan? Jadinya setakat ini saya rasa selain daripada buku yang diterbitkan oleh Sistem Islam, saya belum ada kerjasama dengan mana-mana organisasi bukan kerajaan atau individu lain. Tapi saya di-approach oleh beberapa pihak tu ada. Cumanya mungkin masa juga dan juga belum berkesempatan untuk bekerjasama. Mungkin di masa akan datang. Buat masa ni belum ada. Okay, boleh Fai bagi tahu apa harapan Fai dalam mengetengahkan isu-isu wanita, gender dan kanak-kanak menerusi seni visual? Okey, harapan setinggi gunung. Ada. Sebenarnya harapan saya rasa semua orang punya harapan yang serupa lah. Apabila kita melakukan sesuatu sudah tentu kita mahu perkara yang kita lakukan itu berhasil. Dalam konteks seni visual ataupun secara peribadinya, dalam konteks lukisan kartun saya yang penting pada saya ialah saya dapat menghiburkan satu, tapi hiburan yang pada masa yang sama membuatkan kita berfikir. Pada saya penting untuk saya mengetengahkan isu untuk menimbulkan kesedaran dan juga membuatkan orang sekurang-kurangnya berfikir, betul juga.
banyak juga feedback yang saya dapat, oh this is true, apa yang dipaparkan tu adalah betul. Mungkin mereka tak pernah terfikir dalam konteks atau perspektif yang sebegitu, tetapi apabila membaca karya tersebut, dia merasakan oh ini ada kebenarannya. Pada saya yang penting adalah saya mampu melakukan itu melalui karya saya, dan juga harapan saya sudah tentulah isu-isu kanak-kanak wanita, isu kesaksamaan gender, equality, semua akan diberikan perhatian yang lebih dan tidak dianggap sebagai isu remeh dan sekadar isu rumah tangga, kerana impak kepada masyarakat adalah sangat besar. Semua-semua perkara bermula di rumah. Okey Fai, di sini saya mahu menyentuh sedikit isu daripada salah satu kartun Fai tadi. I think kartun yang nombor 2, Fai mengatakan yang bahawa sindiran terhadap syurga terletak di bawah tapak kaki suami tadi. Okey, sebenarnya kami tak jumpa lagi hadis yang mengatakan syurga di bawah tapak kaki suami. Syurga di bawah tapak kaki ibu, ya kami biasa ada jumpa. Tapi untuk hadis yang mengatakan syurga di bawah tapak kaki suami itu belum ada lagi. Ini macam, tapi di dalam Al-Quran ada mengatakan isteri-isteri yang taat, isteri-isteri yang sentiasa bertaubat, isteri-isteri yang melakukan kebaikan. Bukan saja isteri-isteri lah, perempuan-perempuan yang sentiasa melakukan kebaikan, maka mereka berhak untuk masuk syurga. Tapi nak mengatakan spesifik, mengatakan bahawa syurga terletak di bawah tapak kaki suami, itu kami belum berjumpa lagi hadis tersebut. Okey, yang saya maksudkan di sini, sudah tentu saya bukan otoriti untuk agama kerana saya bukan ustazah, jauh daripadanya kan. Kalau saya boleh terangkan, ini adalah common belief. Berapa kali sepanjang hidup, kalau kita hitung, daripada kita mula memahami isu dan konsep, kita telah dihidangkan dengan kata-kata ini. Syurga di bawah tapak kaki suami. Ini macam satu mantra kepada suami-suami yang digunakan untuk barangkali mendiamkan setiap perbuatan suami terhadap isteri. Jadi yang saya nyatakan di sini ialah itu. Kerana benda ini, perkara frasa syurga di bawah tapak kaki suami ini adalah sesuatu yang sangat kerap digunakan sehingga semua orang pernah dengar. Pinpoint kepada sesiapa sajalah, siapa yang tak pernah dengar kata-kata ni. Jadi di situlah sebenarnya kenapa saya timbulkan juga ialah kerana frasa ini digunakan untuk sebagai satu kontrol mekanisme untuk mengawal isteri-isteri supaya taat, mungkin membetul-tuli kepada suami. Itu respon saya lah pada kata-kata Adibah tadi. Okey Aliza, seterusnya mungkin kita boleh melihat soalan-soalan yang berada di Facebook. Okey, saya rasa soalan yang pertama daripada Majidah Hashim. Apakah proses pembikinan sesebuah kartun, bila dapat ilham atau bila ada mesej yang nak disampaikan, adakah Faizati akan terus melukis atau draft dulu? Berapa draft biasanya? Apakah proses dari kertas ke Instagram? Okey. Proses pembikinan. Okey. Sebenarnya saya kerana saya ni bukan seorang yang profesional, maka proses saya, proses pembikinan kartun saya adalah sangat simple, sangat mudah. Kalau dikira daripada permulaan, contoh kalau ada sesuatu isu yang trigger, bila benda yang trigger kita akan dapat idea. Pastinya kalau the moment dapat idea, benda tu akan terus kena dicatat sebab kalau tidak dia hilang. Cuma proses melukis tu bergantung kepada masa lah, ataupun masa senggang yang saya ada. Kadang-kadang idea tu dah ada tapi tak terus dilukis. Ada yang pada masa tu saya ada kesempatan, saya ada idea, saya terus lukis. Biasanya dia ada draft. Terus daripada kepala, pen ke paper dan terus ke Instagram. So prosesnya sebab kalau dilihat sebab kartun saya kebanyakannya hanya satu page. So ini sangat tak mengambil masa yang lama lah. Fai ada lukis dengan pensel dulu ke terus ke pen? Pensel semestinya.
Dahsyat sangat tu, profesional betul. Okay, Ada soalan lagi? tak ada. Ada soalan lagi? Sekejapnya. Okay, Aliza mungkin boleh bertanya soalan-soalan simpanan. Soalan simpanan. Okey, ada satu lagi soalan. Pada pendapat Fai, adakah industri seni ini penting bagi sesebuah perkembangan negara? Dari Talib Badin. Oh, okey. Pendapat saya. Saya rasa saya dah nyatakan ni terlebih awal tadi dalam diskusi yang tadi. Peranan seni di dalam masyarakat itu sudah tentu seperti yang saya nyatakan, pada saya ini sangat penting kerana seni kalau kita tengok daripada tak tertakluk kepada seni visual seperti ataupun seni persembahan ke seni penulisan ke, kesemuanya menyumbang kepada negara kerana tanpa seni bagaimana kita nak menyebarkan mesej, bagaimana kita nak memberikan kesedaran. Sebab in fact kalau kita lihat seni adalah medium yang digunakan untuk bahan-bahan kempen ataupun propaganda pun sekalipun. Tapi dalam konteks saya, kalau saya ditanya apakah ini penting, sudah semestinya penting. Tiada, tanpa seni tak ada kehidupan tu, macam satu ialah memang tak berseri lah. Keduanya ialah ini adalah medium yang penting kerana ia memberikan sumbangan yang besar sebagai bahan penyedar, wadah dan juga untuk menimbulkan kesedaran lah, raising awareness. Kami ada dapat satu lagi soalan. Apa nasihat Fai kepada penggiat seni dan sastra tentang peranan mereka dalam membicarakan isu-isu masyarakat? Soalan daripada Huda Ramli. Okey, nasihat saya sebenarnya kalau nak dikatakan adakah saya layak pun nak memberi nasihat tu kan. Tapi secara peribadi saya rasa yang penting adalah kita kena berlaku jujur kepada diri sendiri. Dan satu benda yang penting, lebih-lebih lagi apabila kita yang isu yang kita tengahkan adalah isu yang sensitif, perlu ada kesabaran dan ketabahan untuk persist, untuk terus melakukannya walaupun dikecam. Sebab bila kita buat sesuatu, tak kiralah perkara apa baik atau buruk, buruk sudah tentulah, kalau sebaik mana pun kita, pasti ada yang akan tak puas hati. Apatah lagi kalau kita perkara-perkara yang kita sentuh adalah isu-isu sensitif dalam masyarakat yang lebih suka dipendamkan daripada diperkatakan. Sudah tentu akan ada kecaman daripada masyarakat, dan di situlah pentingnya untuk kita sentiasa tahu apa yang perlu dilakukan, dan juga always saya rasa penting juga untuk selalu mematuhi undang-undang dalam dari segi sebab kita ada media. Hebatnya seni itu adalah kerana bukan semua benda dapat akan dinyatakan secara direct. Kita bukan hitam, aku tak suka kau dalam kata-kata yang macam tu kan. Kalau contohnya lah, jadi peranan seni itu sendiri adalah kadang-kadang kita boleh menggunakan, contohnya macam kita gunakan satira untuk menyampaikan perkara, untuk mengkritik kerajaan atau apa sajalah, perkara-perkara yang sensitif masih boleh dibicarakan dengan cara yang betul. Cuma kita perlu untuk sentiasa jujur, sentiasa mesti gigih lah, saya rasa mesti tidak mudah putus asa dengan kecaman. Kerana kecaman tu akan sentiasa ada, dan ugutan juga kadang-kadang.
Okey, ada satu lagi soalan daripada Rozana Isa. Apakah pendapat Fai tentang kartunis-kartunis yang dianggap sebagai pengaruh yang negatif atau bahaya kepada orang awam? Okey. Saya rasa pada pandangan saya negatif atau tidak tu kayu ukurnya pada siapa. Ya, siapakah yang menentukan bahawa ini negatif? Negatif pada satu orang belum tentu negatif pada orang yang seterusnya. Jadi saya rasa peranan kartunis ialah melukis kartun dan menyampaikan apa yang ingin disampaikan melalui kartun mereka. Negatif atau positif itu adalah siapakah yang akan menjadi pengukur positif dan negatif. Sebab tu saya katakan tadi, kalau seseorang karyawan dalam konteks ni kartunis jujur kepada diri dia sendiri dan dia menyampaikan apa yang ingin disampaikan dengan niat untuk menyedarkan masyarakat. Jadi pandangan tentang kartunis menyebabkan pengaruh negatif ni tak perlu diambil kira lah oleh individu kartunis itu sendiri. Kalau dikira pasal bahaya, saya rasa tak ada bahaya tak ada bahayanya kalau saya rasa tak ada lagi orang yang melakukan jenayah kerana membaca sebuah kartun. Pada saya kalau dianggap kartunis dianggap sebagai pengaruh yang negatif dan bahaya, saya rasa mungkin itu pandangan peribadi pihak-pihak tertentu lah. Sebenarnya saya rasa sebagai karyawan, mereka berkarya mengikut pandangan mereka dan mereka ada hak untuk menyatakan pandangan mereka seperti dari kacamata mereka dan bukan untuk orang lain mengatakan bahawa ini sesuatu yang tak boleh dilakukan, melainkan ada terjadinya pelanggaran undang-undang. Selain daripada itu adalah masalah persepsi lah. Mungkin orang yang berkepentingan mungkin akan merasakan ini satu yang negatif, tapi ianya mungkin memberikan impak yang positif. Berikutan dengan soalan dari Rozana Isa, langsung ada kartunis-kartunis yang diancam oleh pihak berkuasa dan karya-karya mereka dirampas dan mereka dikecam dengan tindakan undang-undang. Okay. So adakah dengan tindakan ini Fai berasa terancam tak kalau Fai mendapat tahu ada macam contohnya Zunar, kartunis Zunar yang menggunakan isu-isu politik kan, dan kita tahu buku-buku kartunnya pernah dirampas oleh Kementerian Dalam Negeri. Saya rasa ini tidak hanya tertakluk kepada kartunis. Bukan hanya kartunis yang diberikan treatment sebegini. Biasanya sesiapa yang pada saya kalau kita mengetengahkan satu isu yang sensitif atau isu yang melawan norma kebiasaan, akan sentiasa ada ancaman begini. Cumanya kita kena, macam yang saya katakan, seorang karyawan yang berjujur pada diri dia sendiri, dia akan terus melakukannya walaupun dengan ancaman di sekeliling. Sudah tentu saya tak bersetuju kerana saya percaya pada kebebasan bersuara dan juga tak perlu ada ancaman atau untuk mengambil tindakan undang-undang, menggunakan undang-undang yang sudah sepatutnya dimansuhkan sekiranya untuk menjadi satu mekanisme pengawalan kepada idea atau sebarang bentuk karya-karya yang mungkin mengancam atau tidak melanggar norma kebiasaan. Pada saya saya tidak akan bersetuju dengan sesuatu yang menyebabkan terjadinya hilangnya kebebasan bersuara. Kerana pada saya semua orang berhak bersuara selagi mereka masih tidak melanggar sebarang peraturan atau tidak menyebabkan kekacauan lah. Saya rasa perkara begini mungkin ketakutan pada bayang-bayang sendiri lah. Selalunya. Begitulah. Okey, saya rasa kami ada masa untuk mengambil satu lagi soalan. Ini daripada Asma Abdullah. Syahbaz Fai ada plan nak buat video dan sebarkan dalam social media?
Buat video yang macam mana tu? Mungkin dalam bentuk animasi, Animasi. kerana kartun kan. Boleh buat kartun kucing tu, jadi hidupkan kucing tu lagi. Okey, masalah saya mungkin saya nyatakan ini bukan kerjaya saya. Saya tidak melakukannya secara profesional. So macam pengetahuan saya di dalam bidang ni pun sebenarnya sangat limited. Animasi adalah satu bidangnya yang tersendiri yang perlu dipelajari dan bukan boleh dilakukan macam tu sajalah. Tak sama macam melukis di atas kertas. Jadinya kalau tanya pasal video, bentuk video yang bagaimana, buat masa ni memang tak ada lah perancangan tu sebab mungkin kemahiran tu tiada pada saya buat masa ni. Di masa akan datang saya tak pasti, tapi for the time being maybe not. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak kepada Fai atas jawapan-jawapan Fai dan juga terima kasih kepada para penonton yang memberi soalan. Jadi saya nak ulaskan sedikit lah. So jadi apa yang antara poin yang amat menarik perhatian saya apabila Fai berkata wanita ibu, wanita penentu. Iaitu kuasa adalah pada seorang wanita untuk mengubah sesuatu masyarakat dan betapa besarnya peranan seni visual untuk educate masyarakat. Jadi baiklah, sampai di sini saya rasa sampai di sini sahaja sesi santai kami. Bagi sesiapa yang berminat untuk membeli buku Menghayun Buayan Menggoncang Dunia oleh Faizati, anda boleh membelinya dengan harga RM60 dan membuat bayaran di akaun bank seperti yang tertera di skrin. Selepas itu anda boleh menghantar resit pembayaran ke alamat-alamat email yang juga berada di skrin, dan dari situ kami akan menjawablah email anda. Jadi sebelum kami mengakhiri sesi Telinisa Tales Live, kami ingin mengingatkan semua untuk menjawab borang survey kami. Pautan kepada borang tersebut boleh didapati di Instagram, Facebook dan Twitter kami. Jadi tarikh tutup dia 16 Julai. Jadi jangan lupa ya. Saya rasa di sini sahajalah sesi kami. Terima kasih sekali lagi kepada Fai kerana sudi datang ke sesi kami lah. Terima kasih. Terima kasih Fai. Terima kasih semua kerana menonton. Okay. Dan juga jangan lupa dapatkan. Jangan lupa beli buku. Ya, ada kalau bernasib baik anda boleh mendapat buku yang ditandatangani oleh Fai sendiri. Kalau nasib lagi baik boleh dapat pelukis sekali. Cepat-cepat dia dapat. Alright. Terima kasih. Bye. Okay, bye.